yang berbeza hanya cabang syariat. Ia berdasarkan keperluan umat mengikut zaman masing-masing. Syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah lebih luas dan menyeluruh daripada syariat Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam yang sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan buat seluruh manusia dan jin sehingga hari kiamat. Manakala Rasul-Rasul sebelumnya diutus hanya bagi kaum mereka. Maksudnya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam bermula daripada Nabi Adam, Nabi yang pertama, sehinggalah Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dasarnya satu saja, iaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Di antaranya ialah yang disebut wa'budullah wajtanibut taghut. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dan sesungguhnya kami bangkitkan kepada tiap-tiap umat itu akan Rasul. Dan Rasul itu menyeru manusia kepada wa'budullah, abdikan diri, perhambakan diri kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan diri daripada taghut, yakni setiap yang melampaui batas Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Menafikan Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah, hanya mengisbatkan Allah Taala saja Tuhan. Dari segi ibadat, dari segi amalan, dari segi akhlak dan segala-galanya. Itulah dasar yang dibawa oleh semua Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka di atas dasar ini, agama yang dibawa oleh Rasul dinamakan Islam. Dengan makna menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya sama. Yang berbeza ialah syariat. Terdapat hukum syariat yang berbeza, terutamanya dalam masalah muamalat, dalam masalah kehidupan. Kerana keadaan masyarakat yang berbeza, masa yang berbeza, kaum yang berbeza. Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk kaum-kaum dia saja dan untuk zaman dia saja. Maka syariatnya terhad dengan keperluan di zaman itu. Oleh kerana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah kepada seluruh manusia di akhir zaman ini, kepada jin. Dan di akhir zaman ini Allah Ta'ala beri ilmu kepada manusia yang kita tengok sendiri pada hari ini, dengan berbagai-bagai alat yang canggih yang boleh menghubungkan mereka di antara satu sama lain dalam masa yang cepat, dalam masa yang segera, sehingga berita yang berlaku ribu-ribu batu dalam masa beberapa saat boleh sampai. Ini keadaan zaman sudah berubah. Maka Allah Ta'ala menurunkan syariat akhir zaman yang terkandung dalam Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai untuk seluruh manusia, untuk sepanjang zaman, untuk semua tempat. Inilah bezanya antara syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Rasul-Rasul yang sebelum daripadanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disempurnakan dengan risalah dan kenabian, serta disempurnakan agama dengan selengkapnya, dengan secukupnya. Kerana lepas ni dunia akan kiamat. Lepas tu Allah Ta'ala panggil balik manusia, dihimpunkan, dibicarakan.
Apa yang mereka buat di atas dunia, semuanya akan dikira di hadapan Allah. Allah menerangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3. Al-yawma ya'isal ladhina kafaru min dinikum. Fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul Islam madina. Maksudnya, pada hari ini orang-orang kafir sudah berputus asa untuk mengalahkan agama kamu. Sebab itulah jangan kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepada aku. Pada hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku cukupkan bagi kamu nikmatku, dan aku redha Islam itu menjadi agama kamu. Ayat ini diturunkan ketika Nabi SAW mengerjakan Hajjatul Wada', haji selamat tinggal, untuk menyatakan kesempurnaan agama Islam. Bukan ayat yang paling akhir diturunkan. Setengah kitab menyebut ini ayat paling akhir, itu tak betul. Ayat yang paling akhir ialah ayat dalam surah Al-Baqarah, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون." Itu ayat yang paling akhir diturunkan kepada Nabi SAW. Bukan ayat ini. Ayat ini menyatakan kesempurnaan agama Islam. Dan Allah Ta'ala suruh kita berpegang dengan Islam sekuat-kuatnya, jangan takut. Agama Islam tidak akan dapat dikalahkan sehingga Allah melakukan kiamat. Nak tamatkan dunia, Quran diangkat, ulama dimatikan. Sebelum itu, agama Islam tak boleh dikalahkan. Walaupun negara-negara Islam dijatuhkan oleh musuh, ditumbang, diperintah, digunakan kekerasan senjata, tapi cahaya agama Islam tak boleh dipadamkan. Hujahnya tak boleh dikalahkan. Hujah-hujah yang ada dalam Quran tak boleh dilawan. Semua ajaran-ajaran yang lain yang direka, yang dibuat untuk menyelesaikan masalah manusia, gagal, tak berjaya. Tak boleh nak buat apa. Di sini menunjukkan benarnya agama Islam. Di mana hujah Quran tak boleh dipatahkan oleh musuh sekali-kali. Begitu juga agama Islam tak boleh dihapuskan. Musuh-musuh Islam menjajah negeri-negeri orang Islam. Negeri Islam di Asia Tengah, Asia Tenggara, negeri Arab, di Afrika, dipecah, dibahagi-bahagi sesama mereka. Nak dihapuskan huruf Quran. Huruf Quran dihapuskan, huruf Jawi tak ada. Tapi Quran tak boleh dihapuskan. Di Turki dihapuskan tulisan Quran, tapi Quran tak boleh dihapuskan. Agama Islam berkembang. Bukan sahaja agama Islam berkembang dalam negeri orang Islam, dalam masa yang sama juga cahaya agama Islam masuk ke negeri-negeri kafir. Di negeri kafir, cahaya agama Islam boleh masuk, tak boleh dipadamkan. Ini betul sebagaimana yang disebut dalam ayat ini. Oleh kerana itu, kita kena yakin kepada agama Islam. Bukan sahaja agama yang diredai oleh Allah, agama Islam juga adalah nikmat Allah yang Allah Ta'ala beri kepada kita untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang berpegang dengan Islam, selamatlah dia di dunia, selamat dia di akhirat. Barang siapa yang tak berpegang dengan Islam, tak selamat. Nak tipu dengan Islam tak boleh juga. Ubuhlah Islam ilahi, Islam hadari, Islam apa pun. Tak boleh. Islam tetap disempurnakan oleh Allah. Teguh dan kuat. Manusia yang cuba nak mainkan Islam saja yang akan rebah. Islam tidak jatuh sekali-kali. Ini jaminan daripada Allah Ta'ala. Kitab-kitab zaman dahulu, Taurat, Injil, Zabur, boleh diubah dan dipindah. Quran tak boleh diubah dan dipindah. Tak boleh diubah dan dipindah sekali-kali. Akan dipelihara oleh Allah. Kecuali di akhir zaman, bila dunia nak ditamatkan riwayatnya, Allah Ta'ala matikan ulama-ulama. Dan Allah Ta'ala cabutkan
Segala huruf-huruf Quran tak boleh dibaca lagi. Kalau ada pun tak boleh baca dah. Itu yang berlakunya. Bila berlaku demikian, dunia akan dihancurkan. Akan dimusnahkan semuanya. Dan akan berlakunya kiamat yang besar. Itu di antara tanda akhir zaman yang kita kena faham. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna mathali wa mathal al-anbiya'i min qabli kamathali rajulin bana baitan fa ahsanahu wa ajmalah illa mawdi'a labinatin min zawiyah faja'ala an-nasu yatufuna bihi wa ya'jabuna lahu wa yaquluna halla wudi'at hadhihi al-labinah fa ana al-labinatu wa ana khatimun nabiyyin," ataupun khatamun nabiyyin, boleh baca dengan dua. Rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya, bandingan antara saya dan Nabi-Nabi sebelum saya ibarat seorang yang membina rumah. Beliau ataupun mereka bina dengan baik dan cantik, tetapi ada sekeping batu-bata yang masih belum diletakkan di satu sudut. Kemudian orang ramai mengelilingi rumah itu dengan kagum melihatnya. Lalu mereka berkata, "Mengapakah tidak diletakkan batu-bata ini?" Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, "Akulah batu-bata itu dan aku adalah penutup segala Nabi." Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dibandingkan contoh Nabi Muhammad SAW dengan Nabi-Nabi yang lain, seperti batu-bata yang digunakan untuk membina rumah, membina bangunan. Bangunan itu ialah agama Islam. Semua batu-bata diletak, tinggal satu saja lagi, tak cukup. Kalau diletak batu-bata itu, maka cukuplah rumah itu. Batu-bata yang satu itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, bermakna batu-bata itu sudah disempurnakan. Dunia sudah berada di akhir zaman. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran supaya Nabi-Nabi Bani Israel mengadakan bai'ah, mengadakan janji dengan pengikut-pengikut mereka. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Dan ingatlah apabila Nabi-Nabi mengadakan janji dengan pengikut-pengikut mereka. Allah Ta'ala telah mengurniakan kepada kamu kitab dan kebijaksanaan yang kamu mesti beriman dan percaya kepadanya. Dan akan datang kepada kamu seorang Rasul, yakni Rasul akhir zaman. Apabila Rasul itu datang, kamu hendaklah berjanji dan berikrar untuk beriman dengan Rasul itu dan berjuang bersama dengan Rasul itu. Berjanji untuk beriman dan berjuang. Dua-dua sekali. Bukan beriman saja, lepas duduk senyap tidur rumah. Tidak. Beriman dan berjuang dengan Rasul itu. Ini permintaan Nabi-Nabi zaman dulu. Kena berjuang bersama Rasul itu. Lalu pengikut-pengikut itu berjanji bahawa kalau berjumpa dengan Rasul itu akan beriman dan berjuang. Lalu Rasul itu berkata, "Aku menjadi saksi dan kamu semua menjadi saksi, dan seterusnya disaksi oleh Allah." Ayat ini cukup takut oleh orang Yahudi kalau dibacanya. Kerana orang Yahudi pun tahu mereka wajib beriman dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan ahli kitab. Dan oleh kerana itulah orang-orang Yahudi yang insaf masuk Islam. Bukan saja masuk Islam, berjuang untuk menegakkan Islam itu. Kalau masuk Islam, baru bawa diri je, tak habis, tak sempurna, tak ikut habis.
sebagaimana yang dituntut oleh Allah dalam Quran. Islam yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang terdahulu sudah dilupai, dipinda dan diselewengkan. Ini menyebabkan berlaku penyelewengan di kalangan pengikut yang kebelakangan dalam akidah, ibadat dan akhlak. Keadaan ini berterusan sehinggalah Nabi Muhammad SAW dibangkitkan. Nabi yang diwahyukan dengan Al-Quran dan mengemukakan sunnah yang teguh, matang dan tidak mungkin lagi dikelirukan. Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW menjelaskan segala masalah kehidupan manusia. Ia berkaitan dengan akidah, ibadat, politik, ekonomi, sosial, perdamaian dan peperangan. Al-Quran dan sunnah juga menerangkan segala hukum yang perlu dalam seluruh kehidupan manusia tanpa mengira bangsa, tempat dan masa. Rasul-Rasul zaman dulu bila sudah mati, pengikut-pengikut dia menyeleweng. Menyeleweng dalam masalah ibadat, dalam masalah akhlak. Bila Rasul sudah mati lama, tengok orang lain semayang, ada benda di depan. Kita semayang tak ada benda, tak sedap, kena letak benda di depan. Maka mulalah letak salib lah, letak patung lah, letak apalah. Maka berlakunya syirik. Ini menyeleweng daripada ajaran Rasul. Bila sudah lama, tengok masjid kita ada orang mari. Orang suka menyanyi, buat menyanyi di masjid. Oleh kerana itulah gereja Kristian buat menyanyi juga. Pakai muzik. Oleh kerana orang suka minum arak, bawa arak di masjid. Maka bawa arak di gereja. Minum arak di gereja. Tujuannya nak tarik orang. Macam-macam. Ini menyeleweng. Menyeleweng berajaran Nabi dan Rasul. Tapi ajaran Islam tetap dipelihara oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnati wa yaqtaduna bi amri thumma innaha takhlufu min ba'dihim khuluf yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun faman jahadahum bi yadihi fahuwa mu'min ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل." Tiada seseorang Nabi yang dibangkit oleh Allah sebelum aku, yakni sebelum aku Nabi Muhammad SAW. Malaikat Allah akan mengadakan di keliling Nabi itu sahabat-sahabat yang setia dan pengikut-pengikut yang patuh kepada ajaran Nabi, yang berpegang dengan ajaran Nabi. Kemudian berlalu lama masa, maka berlakulah penyelewengan. Berlakunya penyelewengan membuat apa yang tak disuruh oleh Nabi dan menyuruh apa yang tak disuruh oleh Nabi. Membuat apa yang Nabi tak amal, menyuruh apa yang Nabi tak suruh. Mula menyeleweng daripada ajaran Nabi. Bila berlaku penyelewengan ini, sesiapa yang berjihad, yang berjuang, menentang dengan tangannya dia beriman. Sesiapa yang berjihad dengan lidahnya dia beriman. Dan sesiapa yang berjihad, yang berjuang dengan hatinya dia beriman. Benci dalam hati sekurang-kurang boleh tengok mungkar. Dan tidak ada iman selepas itu walaupun sebesar biji yang halus. Kalau benci pun tak ada, bermakna iman tak ada. Bila tengok kekufuran itu berlaku. Tak ada benci, mana setujulah sokonglah tu. Itu maknanya. Sekurang-kurangnya benci dalam hati. Sebelum Nabi Muhammad SAW, kalau tak padan dengan pengikut-pengikut, Allah Ta'ala lantik Rasul untuk meneguhkan ajaran. Bila Rasul tu mati, ada pengikut, berlaku penyelewengan. Tak padan dengan pengikut, Allah Ta'ala hantar Rasul pula. Selepas Nabi Muhammad SAW tak ada Rasul lagi. Macam mana nak lawan kalau berlaku penyelewengan? Ada ulama-ulama yang lawan.
Tak padan dengan ulama, rasul tak ada. Tapi jamaah, parti, kumpulan. Orang Arab kata jamaah, hizib, ta'ifah. Orang Barat kata parti, kumpulan. Parti, kumpulan. Yakni kumpulan yang berjuang untuk meneruskan ajaran Nabi. Ini akan zahir di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meneruskan ajaran Nabi. Yang sifat-sifatnya disebut dalam Quran, di mana kumpulan ini mesti berpegang dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya kumpulan tu dia mengaku kumpulan Islam, kita ajak dia mari buka Quran tengok, buka hadis tengok, dia lari, tu setan lah tu. Takut ke Quran itu. Nah, yang sungguh dia mesti balik ke Quran, balik kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ialah cara Allah Taala nak menyelamatkan agama Islam sehingga hari kiamat. Wallahu a'lam.